Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cikgu nak berkongsi Matematik KSSM tingkatan 2, bab 8, graf fungsi. Part 1. Untuk kita champion bab graf fungsi ni, pertama kamu kena faham apakah maksud fungsi itu sendiri. Fungsi adalah hubungan antara P dengan Q, di mana P kita kenali sebagai domain, Q adalah kodomain. Manakala unsur-unsur yang berada di dalam P seperti 2, 5 dan 10 kita kenali sebagai objek. Unsur-unsur di dalam kodomain atau dalam Q kita kenali sebagai image, iaitu untuk 20 dan 45. Dan set yang mengandungi semua image dinamakan julat. Dalam kes ini kita ada 20 sebagai image. Terdapat 4 jenis hubungan di dalam fungsi yang perlu kita ketahui. Pertama sekali adalah banyak kepada satu. Satu kepada satu, banyak kepada banyak dan satu kepada banyak. Apa maksudnya semua ni? Tengok baik-baik. Contoh yang pertama, kita ada 2 kepada 4, 3 kepada 6 dan seterusnya. Bermakna satu nombor, satu domain kepada satu kodomain saja, maka hubungannya adalah 1 kepada 1. Okey, tengok yang kedua ya. Soalan A ni. Ini setiap satu nombor ni, contohnya ini 2. Tak nampak ya. Ini 2 dan 3 dia pergi kepada 8. Maknanya banyak Lebih dari 1 maknanya banyak. Maka ini adalah hubungan banyak kepada 1. 8 ni 1 je. Macam tu. So banyak kepada 1. Contoh yang ketiga, kita ada satu nombor, dia pergi kepada 2 dan 6. Contohnya 18 ni, pergi kepada 2 dan 6, dia pergi kepada lebih dari 1. Kita panggil yang sebelah kanan ni, kodomain dia ada banyak. Manakala sebelah kiri ni adalah 1 je. 18 kan 1 je. So, hubungannya adalah 1 kepada banyak. Yang ini sama macam contoh, 1 kepada 1. Dan last sekali, kalau kamu nampak 4 dia boleh pergi kepada 2 dan juga 4. Sama juga 2 boleh pergi kepada 4, 8 dan 10. Maka ini adalah hubungan banyak kepada banyak. Okay, next one. Seterusnya kita kena mengenal pasti apakah itu fungsi. Okay, 2 syarat untuk kita kenal pasti fungsi. Pertama sekali ialah semua domain mesti ada kodomain dia. Maknanya semua belah sini ni, boyfriend ni mesti ada satu sekurang-kurangnya girlfriend. Satu ya, cikgu tak cakap banyak. Maknanya hubungan 1 kepada 1 ataupun banyak kepada banyak yang akan menghasilkan fungsi. Hubungan fungsi. Okey, jom kita tengok soalan pertama. Kenapa ini dikira sebagai bukan fungsi? Kerana kalau kita tengok B ni, dia tak ada image dia. B kita kenali juga sebagai objek ya. Objek kat sini tidak ada image, maka dia bukan fungsi. Jom kita tengok yang kedua. Adakah ini fungsi? 2, dia mempunyai image dia iaitu 20. 5 pun mempunyai image dia iaitu 20. Dan juga 10 mempunyai image dia iaitu 20. Setiap hubungan dekat sini mempunyai sekurang-kurangnya 1. So, setiap satu ni mempunyai satu hubungan, maka ini adalah fungsi. Yang pentingnya sebelah P ni mesti ada. Semua mesti ada hubungan. Tak boleh satu tercorot. Ya, semua mesti kahwin. Yang sebelah P ni. Q tak apa. Okey. Kemudian, tengok soalan contoh yang B. Adakah ini satu fungsi? X dia pergi kepada A. Y dia pergi kepada A. Okey, dikira okey lagi. Kemudian masalahnya adalah A dia pergi kepada Y pula. So, adakah ini dikira sebagai fungsi? Okey. Tengok ya, sekali lagi. X dia pergi kepada A. Z pergi kepada C. So, setiap satu ni ada satu. Kemudian kita tengok Y dia pergi kepada A, dia pergi kepada B. Maknanya, Y bukan fungsi. Sebab dia tidak boleh pergi dua macam tu. Dia boleh kahwin satu, dia tak boleh kahwin dua. Ingat ya, dia satu kepada satu. So, ini bukan fungsi. Okey. Okey, seterusnya nak menentukan sama ada pasangan tertib ini fungsi atau bukan fungsi. Pertama sekali bila sebut pasangan tertib, apakah maksud pasangan tertib ya?
pasangan tertib adalah koordinat. Contoh cikgu ambil nombor ni 2, 0. Bermakna kat sini ini adalah X, ini adalah Y. Okey, so pasangan tertib adalah koordinat untuk setiap titik kamu di mana ia diwakili oleh X dan juga Y. Okey. Dalam soalan ini, kamu tengok kita ada, tengok contoh ya. Kita ada 4 pasangan tertib kat sini. Okey, tengok X. X dekat sini kita nama sebagai domain. Sini adalah Y, Y adalah kodomain. Sama juga aplikasinya kepada pasangan tertib yang lain, yang seterusnya di dalam set ni ya. Okey, jom kita tentukan sama ada dia fungsi atau bukan fungsi. Jawapannya dia bukan fungsi kerana nombor 1 ni dia mempunyai 2 image. Sini dan sini. So dia bukan fungsi. Okey, jom kita tengok pasangan tertib untuk soalan A. Cikgu guna hitam ya supaya lebih jelas. Ada tak nombor ataupun X ataupun kita panggil sebagai domain yang berulang kat sini? Tak ada ya. 2, 3, 5, 6 dan masing-masing mempunyai pasangan dia masing-masing. Maka ini adalah fungsi. Alright. Kita tengok B. Ada tak nombor yang berulang kat sini? Nombor untuk X iaitu domain, adakah dia ada nombor yang berulang? Ya, ada ya, iaitu ini dan ini, negatif 2. Di mana negatif 2 mempunyai 8 dan juga 6. Bila dia ada 2 image, maka ini bukan fungsi. Ingat ya, fungsi tadi 1 kepada 1 ya. Dia tidak boleh ada 2 image. Seterusnya. Okey. Untuk yang ni pula, apa ini? Ini adalah pasangan tertib dalam bentuk graf. Baik. Tak nampak pun pasangan tertib. Okey. Pasangan tertib kat sini you guys. Kamu kena tengok kat sini ya. Tengok macam ni. Ini adalah 4. Kita baca dari X dulu ya. 4. Kemudian 2. So pasangan tertib ni yang dekat titik ni nama dia 4, 2. Manakala sini 4, 8. Bermakna kita punya X ada 2 dan dia mempunyai masing-masing image. 4 kita mempunyai image yang berbeza, maka dia bukan fungsi sebab objek 4 mempunyai 2 image. Tak boleh ya, dia kena 1 kepada 1 sahaja. Okey, jom kita tengok contoh. Dekat sini kita ada 1, 10. And then untuk yang ni, seterusnya ada 2, 20. Atas ni kita ada 3, 25 lebih kurang. Sini ada 4, 35, 5, 45 lebih kurang. Bermakna setiap objek kita mempunyai image yang berbeza. Objek berbeza, image berbeza, maka ini kita panggil sebagai fungsi. Ini pun sama ya, kalau kita tengok senang je, kalau dia garis lurus maka dia adalah fungsi. Mudah kan? Okey, jom kita jawab soalan ini. Soalan ini agak menarik kerana dalam soalan ini kamu akan dikenalkan dengan pertama pasangan tertib, kedua apa yang dimaksudkan dengan jadual untuk soalan ini, ketiga graf dan keempat persamaan. Ini menarik ya sebab ada 4 dalam 1. Okey, bagi perhatian. Pasangan tertib kat sini, kita ada set A dan juga set B. Daripada set A, maka kita akan dapat pasangan tertib ini sebagai kita buka kurungan untuk unsur, kemudian kita mula menulis unsur, kita ada 27. Ini pasangan tertib yang pertama. 38. Dan 5, 10.
Kan tertib tu. Tak adalah tiba-tiba 2 ambil pergi 10 ke. Tu namanya kurang tertib. Okey. Yang kedua, kita nak tengok apakah maksud dia dengan jadual. Jadual daripada soalan ni. Okey, bila kita nampak A dan B, so kamu murid-murid boleh lukislah jadual. Okey, sorry cikgu punya pen ni agak kurang sukar untuk cikgu kontrol. So, ini A, ini B. Maka tulis je unsur-unsur yang ada kat A iaitu 2, 3, 5. Dan unsur-unsur yang ada dekat B iaitu 7, 8, 10. Ini adalah jadual. Ini adalah jadual untuk fungsi kita. Di mana A ni sebenarnya biasanya A adalah X dan B ini adalah Y. Anak cikgu tengah menyanyi gembira. Okey, yang ketiga, graf. Okay, macam mana kita nak kenal pasti graf? Bila kita sebut graf, benda pertama yang kita selalu kena ada adalah paksi X. Satu lagi adalah paksi Y. Kemudian kita akan guna pasangan tertib kita ataupun guna table, mana-mana satu pun boleh. Maka kita kena plot lah titik. Untuk 3 pasangan tertib yang ada, bermakna kita akan hasilkan 3 titik. 2, 7. Okay, so sebelum kita buat yang ni, pertama kita kena ada paksi X dan Y. Kedua, kita kena tahu julat supaya senang kita nak agak kat mana dia punya titik tu berada. Dia paling besar, paling kecil, jom kita tengok X dulu. X paling kecil, 2 paling besar 5. Kita boleh je buat 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Kemudian kita ada untuk Y, paling kecil, Y adalah 7, paling besar 10. Jom kita mula kat sini. 2, 4. Tak cukup Cikgu kecilkan sikit lagi sebab tak cukup. So ni 2. Tak cantik pula dia. 2, alamak. 2, 4, 6, 8, 10 kat sini. 10 kat sini you guys. 10 kat sini. Tak apalah. Sini 2, 4, 6, 8, 10 kat atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. So, bila dia kata 2, 7, bermakna ini 2. 2 kat sini, naik atas, pergi ke sini 7. So, 2, 7. Ini adalah 2, 7. Kemudian 3, 8. 3. Naik ke sini. Dan 8. Okey, ini adalah 3, 8. Dan 5, 10. So, ini adalah 5, 10 dekat sini. Naik 5 kat sini, 10 kat sini. Okey, so ini adalah titik 5, 10. Alright. Kalau kamu nampak, kita ada 3 titik setiap satunya untuk pasangan tertib kita. Ini yang kita namakan sebagai graf. Ingat ya? Cantiknya kalau kamu dapat tulislah apakah nama titik kamu, iaitu 5, 10. Tak tulis pun tak apa. Kita tahu kedudukan dia 5, 10. Okey, yang penting mesti ada X, Y. Dan cara kamu nak buat julat kat bawah ni, iaitu satu range untuk 1, 2, 3, 4, 5. Dan 2 hingga 10 ni tadi. Seterusnya, last sekali, macam mana kita nak tentukan persamaan. Okey, jika kita tengok di sini, dia kata set diberi is A dan B macam ni. Kemudian fungsi F memetakan set A kepada B ialah tambah 5. Maknanya, A dipetakan kepada B, iaitu kamu akan dapat B sama juga dengan A yang kita tambahkan dengan 5. Maka inilah jawapan dia. Dia bagi tahu dah. Ataupun kalau kamu tengok ke dalam jadual ni, untuk kita dapat B, kita akan dapat sebenarnya 2 tambah 5, 3 tambah 5, ataupun 5 tambah 5. Barulah kita akan dapat, sini kita dapat berapa? B dia 7. Sini kita dapat 8. Sini dapat 10.
So, nampak tak apa yang berubah dekat sini? Yang berubah dekat sini, ini dan ini. Iaitu